Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah iQOO Z7 5G. Akhirnya iQOO ni berjaya untuk tembus dekat pasaran Malaysia. Ini adalah kali kedua diorang keluarkan phone secara rasmi untuk pasaran Malaysia. Dan sebelum ni diorang dah keluarkan untuk smartphone flagship, and now adalah smartphone mid-range. Untuk harga jualan dia ialah RM1,499 bagi 12GB RAM plus 256GB storage. Yep, korang tak salah dengar, dia punya spesifikasi memang padu gila. Bawah RM1,500 kita dapat 12GB RAM, 256GB storage. Baiklah, sebelum korang tertanya-tanya, sebelum korang pelik kenapa iQOO ni dia nampak macam phone Vivo, yelah dia punya design dia pun macam smartphone Vivo dan software yang digunakan pun adalah daripada phone Vivo. Itu sebab iQOO ni adalah sub-brand dari Vivo. Dan aku dapat rasakan kenapa Vivo secara rasminya masuk untuk pasaran Malaysia ni. Diorang nak bekerjasama lah. So, aku rasa Vivo nak bagi iQOO ni fokus untuk gaming punya purpose. Dan Vivo itself nak fokus untuk lifestyle punya smartphone lah. Seperti kita tahu, diorang fokuskan untuk diorang punya design, diorang punya camera itself lah. Tapi kan Vivo dah ada diorang punya smartphone mid-range gaming dekat Vivo T series. Tak apalah, kita sama-sama nantikan. Dan kalau Vivo keluarkan diorang punya T series pada tahun ni, maknanya lagi bagus lah, lagi best lah kan. Banyak pilihan dekat smartphone mid-range untuk gaming punya purpose. Baiklah, jom kita mulakan dengan design dia dulu. Disebabkan ini adalah sub-brandnya Vivo, si iQOO ni dia tak nak buat design yang pelik-pelik. Dia guna je design yang sama macam dekat Vivo X70 Pro, phone flagshipnya Vivo. Design yang kita dah memang familiar, dan secara peribadi untuk phone mid-range macam ni, dia punya design dah cukup premium. Back panel dia ni jenis yang matte, so memang takkan comot lah dengan kita punya cap jari. Material yang digunakan ialah plastik, frame dia pun daripada plastik. Dan bercakap tentang frame, dekat sisi kanan phone ni ada power button yang merangkap sekali dengan fingerprint scanner. Kemudian dia ada volume rocker, bahagian atas ada lubang earphone, mantap. Kemudian dia ada infrared. Bolehlah kita pedajal TV dekat kedai mamak kan. Ataupun kegunaan lain lah, seperti kita punya aircon. Baiklah, bahagian kiri kosong je. Bahagian bawah ada SIM tray yang hanya menyokong 2 SIM card saja. So tak ada penambahan memory card dekat phone ni. Kemudian dia ada microphone, port charging jenis Type-C dan juga speaker. Untuk dia punya speaker ni dah menggunakan stereo speaker atas dan juga bawah. Jadi design dekat phone ni dah cukup premium untuk segmen bawah RM1,500. Baiklah, beralih ke bahagian depan dia, kita akan disajikan dengan skrin yang berjenis IPS LCD yang berukuran 6.64 inci, resolusi Full HD+, kemudian dia ada refresh rate yang tinggi 120Hz. Untuk skrin ini cantik, warna yang vivid, warna yang vibrant, cukuplah untuk kita layan movie atau main game dekat phone ni. Seterusnya adalah kehebatan utama dekat smartphone ni, iaitu dia punya mesin, dia punya performance. Snapdragon 782G. Ini adalah chipset yang baru daripada Qualcomm, dan si Snapdragon 782G ni adalah upgrade daripada Snapdragon 778G yang sebelum ni. 778G tu adalah satu chipset yang favourite juga. Dan sekarang ini adalah dia punya upgrade. RAM yang ditawarkan pun tak ada segan silu lagi. Dia bagi yang besar terus, iaitu 12GB RAM. Jadi Snapdragon 782G dipadukan pula dengan RAM sebesar 12GB. Performance kat phone ni memang padu gila lah. Nak buat apa saja kat phone ni semuanya terasa lancar je. Nak main game secara ekstrim kat phone ni, tenang. Dia bukan saja berikan performance yang padu, dia juga memiliki cooling system yang bagus. Untuk main PUBG, kita akan dapat tetapan grafik smooth extreme. Dan kalau korang user gyroscope, jangan risau, dekat phone ni dia punya gyro cukup accurate. Dan semasa main game PUBG, dia punya FPS memang cukup stabil dan dia punya performance pun cukup stabil. Untuk Genshin Impact pula, dekat default setting dia ialah low je. Aku ada cuba naikkan tetapan frame rate dia sehingga 60fps, dan sepanjang 30 minit memang tak ada masalah dengan penurunan frame rate yang mendadak. And suhu dekat phone ni pun just nice je, dia tak panas. Untuk software dia pula, iQOO Z7 5G ni menggunakan Vantage OS 13 yang berasaskan Android 13. Jadi bagi aku ini adalah satu pilihan yang bijak yang dibuat oleh iQOO, yang mana dia menggunakan Vantage OS dari Vivo.
Dia tak payah pening-pening lagi nak buat software untuk iQOO Z7 ni. Tak payah pening-pening lagi nak customize diorang punya UI. Dia pakai je Vantage OS yang memang dah terbukti dah cukup matang. Dia punya UI dekat Vantage OS ni pun cukup ringan dan banyak customization yang boleh kita buat. So kalau korang pengguna Tega Vivo dan nak upgrade kepada phone gaming daripada iQOO ni, korang takkan rasa kekok lah dengan dia punya UI, dengan dia punya software. Baiklah, dekat bateri dia pula cukup menjanjikan, iaitu 5000 mAh dan hadir dengan pengecasan yang tiada obat, 120 watt. Nak cas penuh phone ni ambil masa dalam 26 minit sahaja. Bateri dia dah lah besar 5000 mAh. Memang lambat lah nak habis kan bateri sebesar ni. Memang cukup untuk kegunaan seharian. Kemudian nak cas dia tak ambil masa yang lama, 26 minit sahaja. Dan yang menariknya, dia punya charger 120 watt ni ada dalam kotak pembelian. Yang terakhir adalah kamera dia. Pada mulanya aku ingatkan phone gaming mid-range macam ni akan memiliki kamera yang biasa-biasa je. Tapi setelah dapat tahu yang kamera phone ni ada OIS, so aku dapat tahu lah yang iQOO ni dia tak nak ketepikan dia punya performance kamera. Jadi dia hadir dengan 2 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera depth dan kamera selfie dia 16 megapiksel. Jadi untuk hasil gambar dia ni bagi aku dia dah cukup cantik. Dia capai aku punya ekspektasi untuk smartphone gaming mid-range. Warna yang dihasilkan dekat phone ni cukup cantik. Dia punya warna tu hampir ke true to life. Warna dia bukan warna yang oversaturated. Cantik lah dia punya warna dekat gambar yang dihasilkan oleh smartphone ni. Detail dia pun cukup tajam dan dynamic range dia dalam keadaan yang baik. Itu kalau kita ambil gambar pada situasi yang cukup cahaya. Kalau ambil gambar pada situasi low light, dia punya gambar ni macam terlalu terang sangat. Dia macam paksa untuk terangkan gambar pada situasi low light tu. Kadang-kadang dia punya gambar tu dia macam out sikit lah, dia overexpose. Tapi kadang-kadang juga dia punya gambar pada situasi low light macam ni, dia kelihatan cantik dan kemas. So untuk ambil gambar low light ni kita tak boleh nak ambil one shot je. Kena 2-3 kali baru kita akan dapat hasil yang lebih memuaskan lah. Jadi kesimpulan dia, sebagai pendatang baru untuk pasaran Malaysia, si iQOO ni memang kacau lah untuk smartphone yang ada sekarang ni. Sebab harga yang ditawarkan dan juga apa yang ditawarkan oleh phone ni memang berbaloi. Dia punya performance padu gila, design lawa, kamera pun just nice, bateri besar dan juga charger yang laju 120 watt. Bagi orang yang suka lebih ke arah gaming, mungkin korang kena try lah untuk iQOO Z7 5G ni. Sebab performance dia memang padu gila dan 12GB RAM dekat phone ni cukup memuaskan lah. Kita boleh multitask dengan baik and dia punya software pun dah menjanjikan lah, which is Vantage OS 13 yang berasaskan Android 13. Dia gunakan software yang paling latest yang ada dekat smartphone Vivo. Jadi dengan tanda harga RM1,499, kemudian kita dapat spesifikasi yang padu macam ni, bagi aku si iQOO Z7 5G ni cukup berbaloi untuk kita beli. So guys, nampaknya itu saja video untuk si iQOO Z7 kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.